Ya, kembali kita di dalam segmen Tazkirah. Sekali lagi tajuknya mendidik anak berakhlak mulia, bersama dengan kita iaitu Puan Ustazah Siti Juhaidah binti Haji Bujang. Assalamualaikum Puan Ajah. Puan Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Apa khabar ni Puan Siti? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Dan kita harapkan mudah-mudahan sentiasa dikurniakan keafiatan yang berterusan ya. Baik, satu topik yang cukup menarik, mendidik anak berakhlak mulia, dan kemarin saya bertugas juga kebetulan juga dengan segmen pembangunan masyarakat berkenaan dengan kanak-kanak ini ya, yang menjadi masa depan dan juga harapan negara ya. Betul jadi sekali. Berkait rapat juga dengan mendidik anak berakhlak mulia ni dari segi kita ni agama Islam lah ya. Betul. Jadi apa kata kalau kita terus saja serahkan kepada Yang Mulia Puan Siti Juhaidah untuk mukadimah kita pada kali ini. Silakan Puan. Terima kasih kepada Mahira dan Daud dan juga para penonton yang saya kasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang kita ni maklum, memang anak-anak adalah amanah daripada Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita ni pelihara oleh setiap pasangan, suami isteri ataupun ibu bapa. Jadinya kepada pasangan suami isteri atau ibu bapa ni, sebenarnya anak-anak adalah pengerat kasih sayang ataupun penyambung keturunan dan juga pewaris harta peninggalan setelah mereka meninggal dunia. Malah anak-anak yang berjaya ini merupakan kebanggaan bukan saja kepada ibu bapa, malahan kepada ahli keluarga yang lain juga. Jadi kebanggaan kedua orang tua mereka. Dan seterusnya diorang ini seperti yang Mahira katakan tadi, mereka ini adalah aset penting untuk masa depan negara. Kerana baiknya belia pada masa ini, anak-anak pada masa ini, insya-Allah masa hadapan akan bertambah maju, insya-Allah. Dan seterusnya lagi, pendek kata, ibu bapa ni sanggup sebenarnya berkorban apa saja untuk anak-anak. Untuk mengantar tuition supaya anak itu berjaya di masa akan datang. Dan tidak terkecuali juga sebenarnya ibu bapa ada yang merasa gelisah, runsing, risau dengan perkara-perkara masalah pada hari ini yang mana banyak kes-kes jenayah ataupun salah tingkah laku yang berlaku di kalangan anak-anak. Jadi semua masalah ini sebenarnya mesti kita ni berbalik semula kepada ibu bapa juga sebenarnya. Yang mana ibu bapa ini memainkan peranan yang sangat penting, dan ibu bapa perlu memiliki kaedah-kaedah parenting ataupun mendidik ini yang terbaik mungkin untuk mendidik mereka menjadi insan yang sempurna dari segi fizikal, mental dan spiritualnya ataupun jiwanya tu. Dan setiap anak yang lahir adalah dalam keadaan fitrah sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, setiap anak yang lahir dilahirkan di atas fitrah, maka kedua-dua orang tuanya yang menjadikannya Yahudi, Majusi ataupun Nasrani. Hadis riwayat Bukhari. Jadinya daripada hadis tersebut sudah menunjukkan bahawa ibu bapa lah yang paling bertanggungjawab, yang memang memainkan peranan yang penting untuk membentuk anak itu adakah menjadi anak yang baik ataupun anak yang memiliki akhlak yang buruk. Jadi peribahasa Melayu pun ada juga menyatakan, mungkin famousnya kita mendengar, iaitu biarlah hendaklah melentur buluh daripada rebungnya. Kita ni melentur buluh ni dari rebungnya, iaitu kita ni mesti sebagai ibu bapa mesti kita ni fahami dengan bersungguh-sungguh, kerana melentur buluh ni pun sebenarnya bukannya senang juga. Kerana rebung buluh ni ia rapuh dan mudah patah. Jadinya perlu kita ni lakukan dengan tekun dan berhati-hati. Jadi ini boleh kita ni aplikasikan kepada anak-anak kita ni yang mana diorang ni sebenarnya lembut, mudah rapuh. Jadinya kalau kita ni mesti kita ni mendidik mereka ni dengan cara yang berhati-hati juga. Sebagaimana pepatah orang tua selalu mengatakan juga, kalau kamu mendidik anak-anak aninya, bisaitahnya dengan lembut.
dengan lembutnya, tapi mesti ada tegas. Kerana kalau ketani berlembut saja, takut nanti diorang ni memijak kepala ketani. Betul. Dan kalau ketani terlampau bertegas, takut diorang ni membencikan ketani. Jadinya cara ketani mendidik anak-anak ni mesti dengan cara yang berhemah dengan cara yang lembut, tapi dalam masa yang sama tegas juga. Ya, kita ni dalam kelembutan ada ketegasan. Betul. Kadang-kadang ada orang tua juga mengatakan kalau tani terlalu berkasar ataupun terlalu strict lah tu. Jadi takut ketularan ya ustazah ya. Dalam bahasanya ketularan. Ini maksudnya anak itu bukan pula menjadi baik tetapi menjadi sebaliknya. Kena terlalu tertekan ya. Stres dengan keadaan lingkungan rumah dan juga bagaimana ibu dan juga ayahnya melayan mereka ya ustazah. Betul. Jadi bila kita memperkatakan mengenai dengan ibu bapa ini merupakan role model. Mungkin ustazah dapat memberikan contoh secara rinci lagi ya. Contoh teladan buat anak-anak. Boleh jelaskan dengan lebih detail lagi. Silakan. Okey, terima kasih Daud. Okey, sebenarnya memang ibu bapa adalah role model yang paling dekat dengan anak-anak. Kerana kita ni tinggal serumah. Mungkin saja ada yang masih tidur dengan ibu bapanya dalam satu bilik. Ini anak-anak damit lah ni khususnya yang 1 tahun 2 tahun. Jadinya memang ibu bapa adalah role model ataupun contoh teladan buat anak-anak. Siapa lagi kan diikutkannya kalau bukan ibu bapa? Jadinya ibu bapa memainkan peranan yang penting seperti yang saya katakan tadi. Kerana anak-anak ni mudah copy paste apa yang kita ni buat. Cepat menirunya. Cepat meniru. Yang mana kalau kita ni anak-anak melihat ibu bapanya selalu megang handphone, jadinya anak-anak pun akan mudah terikut. Sama juga bapa-bapa pun megang telefon juga. Megang telefon juga. Mana tahu ibu bapanya itu menyuruh anaknya baca buku, belajar mengulang kaji pelajaran, tapi dilihatnya ibu bapanya ni selalu megang handphone ataupun macam tu. Jadinya anak-anak akan mudah terikut dengan apa yang dilihatnya, apa yang di persekitarannya. Dan juga kalau kita ni biasanya lah ada ibu bapa dalam masa yang sama ia menyuruh anaknya melakukan kebaikan, tapi dalam masa yang sama dia sendiri yang melakukan perkara itu. Contohnya lah dan di sekitar saya bagi contoh bersigup Kalau ibu bapa bersigup, maksudnya bapanya ayahnya bersigup tapi melihat anaknya bersigup marah dia. Ni jangan terikut aku aninya. Tapi perkara macam itu sepatutnya ibu bapa ni yang menunjukkan contoh tauladan yang pertama sekali dulu. Tunjukkan dulu kebaikannya tu, maksudnya jangan terbersigup tu. Betul. Jangan biarkan anak itu meniru apa yang kita ni lakukan. Dan jangan biarkan juga kita ni melakukan apa yang kita ni larang anak-anak kita ni. Jadinya itu adalah penting untuk kita ni sama-sama membagi kerjasama. Maksudnya anak melakukan macam ni, si ayah pun, si ibu pun mesti melakukan macam ni juga. Maksudnya janganlah maksudnya kalau anak bersigup, bapa pun mesti bersigup. Bukan cuma itu tu. Jadi artinya mesti kita ni didikan itu mesti bermula daripada ibu bapa yang menunjukkan contoh yang terbaik. Dan selain daripada ibu bapa tu mungkin saja di sekolah guru-guru yang membagikan contoh teladan yang baik, insya-Allah. Ya, alhamdulillah. Jadi sebenarnya saya suka dengan perambahan ataupun peribahasa tadi, meluntur buluh biar dari rebungnya. Jadi sebetulnya mereka ni perlu dididik sejak dari kecil lagi. Jadi mungkin daripada ustazah sendiri, bagaimanakah cara untuk mendidik anak ini berakhlak mulia dari sejak kecil lagi ni? Okey, alhamdulillah. Memang yang tadi itu memang dari parenting itu daripada ibu bapa kan sendiri, dan ibu bapa yang memang menjaga anak kecil kan dari sejak kecil. Betul. Jadinya pendidikan akhlak mulia ini sebenarnya mendidik anak-anak supaya mengamalkan tingkah laku yang baik terhadap setiap makhluk. Maksudnya bukan sesama manusia saja kita ni bertingkah laku yang baik, berakhlak baik, tetapi sesama makhluk, maksudnya sesama manusia, sesama binatang. Jadinya kalau kadang-kadang ada yang baik sama manusia, sesama manusia, tapi sama binatang kurang baik. Jadinya kita ni mesti aplikasikan ibu bapa ni mendidik anak-anak ni untuk kasihkan, sayangkan binatang juga, makhluk yang lain ataupun tumbuh-tumbuhan juga. Dan kita ni
sebagai contoh juga Ketani dari awal Anita, dari Damit Anita sepatutnya Ketani memperkenalkan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Macam contohnya bertolak ansur sesama adik-beradik, Indah selalu berkelahi, yang damit-damit ani Ketani ajar jika mereka sebenarnya diorang tu masih belum tahu macam mana cara ekspresikan diorang punya perasaan. Betul. Terus ambil barang adik-beradik yang lain, ada kan tu lepas satu berkelahi. Jadi dengan cara Ketani bagi tahu macam mana cara yang betul untuk meminta sesuatu barang itu. Jadi anak-anak sudah akan faham, insya-Allah ia akan faham dengan lebih mendalam lagi lah tu apabila ia meningkat membesar. Dan seterusnya lagi Ketani ajar berkasih sayang di antara keluarga, kasihi ibu bapa. Dari awal sudah Ketani ajar insya-Allah sampai ke besar. Dan seterusnya lagi taat ibu bapa, lepas tu menghormati guru dan kawan-kawan dan sukakan kebersihan. Yang paling senang Ketani ajar mengenai dengan kebersihan. Pasal yang tahun satu umurnya 1 tahun 2 tahun ini mungkin ia sudah dapat mengenal mana satu yang bersih, mana satu yang kotor. Jadinya ingin saya kongsikanlah juga sebenarnya dalam Ketani memperkenalkan sifat-sifat mahmudah yang terpuji itu, Ketani bagi tahu juga apa sifat-sifat yang tercela supaya diorang ini indah confuse, supaya diorang ini indah keliru mana satu akhlak yang mulia, mana satu akhlak yang buruk. Okey, jadinya itu sebenarnya supaya akal fikiran diorang itu akan termindset. Kerana dari Damit Anita diorang senang ilmu itu senang kan masuk, senang untuk melekat. Itulah caranya. Ya, alhamdulillah. Dan mungkin ada tips ya, ataupun mungkin ada saranan ya, dan kaedah mungkin ya yang ingin ustazah kongsikan dalam menjadikan anak-anak Ketani untuk menjadi orang yang berakhlak mulia menurut pandangan Islam lah ya, lebih menjurus kepada pandangan Islam. Silakan ustazah. Okey, alhamdulillah. Sekarang mengenai dengan tips kalau Ketani lihat buku ke ataupun channel-channel dari TV banyak tu mengenai tips parenting ya, daripada barat, daripada timur, mana sajalah di semua tempat memang banyak. Dan kalau saya akan kongsikan banyaknya, jadinya saya ambil satu sajalah untuk tips kaedah untuk Ketani mendidik anak-anak ini mengikut pandangan agama Islam lah, iaitu Ketani biasakan, maksud saya tu biasakan perkara yang baik arah diri anak-anak itu. Macam mana Ketani membiasakan anak-anak untuk melakukan hal-hal tertentu yang hingga menjadi kebiasaan untuk melakukannya sampai indah perlu Ketani mengarahkan lagi. Maksudnya Ketani biasakan sesuatu perkara tu, tapi memang peluang tu, sangal peluang Ketani, mulut Ketani, bibiran lah tu, awal-awal lah tu. Contohnya sajalah, paling senang lah. Ketani masuk kereta, anak masuk kereta. Okey, masuk kereta, Ketani kan dalam perjalanan sudah. Dalam perjalanan itu, otomatik Ketani akan beritahu anak Ketani, baca doa lai, Ketani kan berjalan ni. Jadi kalau Ketani biasakan, setiap kali masuk kereta baca doa, biasakan. Jadi kebiasaan dan pada suatu masa nanti, ia akan sendiri membaca. Betul. Ia tidak akan perlu pengarahan lagi, tanpa disuruh lagi. Jadi itu cara untuk Ketani mendidik anak-anak untuk menjadi berakhlak mulia. Dan seterusnya lagi yang ibadah ritual iaitu solat. Memang kalau solat ini Ketani, pembiasaan Ketani, kalau Ketani sudah biasa melakukan solat fardu 5 waktu, kalau Ketani indah melakukan, Ketani akan merasa indah tenang, macam merasa gelisah. Ada yang dah lengkap ustazah. Ada yang dah lengkap rasanya. Jadinya manusia ini lalai Jadi dengan mengingati selalu, khususnya bagi anak yang umurnya 7 tahun, yang mana Rasulullah SAW menyuruh untuk suruhlah solat bagi anak yang berumur 7 tahun. Kalau selagi belum dan pukullah mereka jika tidak mau solat bila usia mereka mencapai 10 tahun. Jadinya semasa umur 7 hingga 10 tahun itu, mesti Ketani sebagai ibu bapa, Ketani biasakan, arahkan anak-anak itu untuk sembahyang. Sembahyang talai, masuk waktu sudah ni. Every time waktu solat cuma tu caranya. Untuk membiasakan anak tersebut untuk termindset dalam fikirannya, asal sejak waktu solat, ia akan terus sembahyang. Tidak perlu lagi tanpa pengarahan ataupun tanpa suruhan. Jadinya cuba kita bayangkan kalau setiap sembahyang
Kita ni ingati ia selama 3 tahun atau 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun dan 10 tahun. 3 tahun tu kita ni ingati setiap waktu lai sembayang, sangal juga tu. Kita ni sebagai ibu bapa memang sangal bibiran. Tapi perlu ada kesabaran Ustazah. Yes, betul. Perlu ada kesabaran yang sangat tinggi untuk menyuruh kebiasaan ini menjadi satu tabiat yang kita ni tidak perlu arahkan lagi. Cuba kita ni bayangkan 5 waktu fardu dikali dengan 365 hari. Dikali sebanyak 3 tahun. Jadinya kita ni menyuruh anak-anak itu untuk sembahyang 5,475 kali. Jadinya angka itu sangat besar kan? Betul. Kalau kita ni balik menyuruh anak melakukan sesuatu perkara yang kata ni jadi satu kebiasaan, insya-Allah ia akan melakukannya sendiri. Maksudnya ia tidak akan diminta disuruh lagi. Artinya ia akan merasa lengkap jika ia melakukan. Kalau ia tidak melakukan, ia akan merasa tidak lengkap. InsyaAllah. Ya, Alhamdulillah. Jadi itu ada sedikit tips parenting yang dapat dikongsikan. Mungkin apa ni, Ustaz? ada sedikit tambahan, maaf silakan. Ini berdasarkan dari, saya dulu pernah ada membintangi sebuah drama lah Ustazah ini mengenai dengan kekeluargaan. Ini sebagai contoh sahaja mungkin dapat Tani kongsikan, mungkin ada pandangan pula daripada Ustazah. Ada ibu bapa yang mungkin maaf saya sebut, mungkin ada melakukan perkara-perkara yang mungkin yang ditegahlah, memberi air jampi contohnya untuk memberi anak itu tunduk ataupun mengikut kata. Pandangan daripada Ustazah sendiri dalam Islam, silakan. Dalam Islam, untuk perkara ini supaya menurut kata. Untuk perkara ini sepatutnya jampian ini memang perkara yang syirik sudah. Jadinya perkara ini memang sepatutnya kita ni elakkan. Bukan lagi elakkan, jauhkan. Jangan kita ni lakukan perkara tersebutlah. Kerana kita ni agama Islam ada sudah membagi panduan cara untuk mendidik anak ini supaya mendengar kata-kata ni, iaitu dengan melembutkan hati diorang. Bacakan surah-surah yang melembutkan hati. Itu diperbolehkan Ustazah? Itu dibolehkan. Surah Al-Fatihah kah? Lepas itu kita ditiup arah ubun-ubunnya supaya ia mendengar kata, itu dibolehkan. Kerana kita ni bersanad kepada Al-Quran. Jangan kita ni bersanad kepada sesuatu yang syirik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkara ini sepatutnya kita ni ambil perhatian. Walaupun kita ni niat kita ni itu baik untuk mau anak itu mendengar kata kita ni, tapi jangan kita ni melakukannya dengan cara yang salah. Ambil daripada ayat-ayat Al-Quran. Kita ni lembutkan hati anak-anak, nasihati anak-anak dengan cara yang lembutlah tadi. Walaupun lembut, tapi kadang mesti kita ni ikut ada ketegasannya. Jangan kita ni ambil cara yang salah lah. Terima kasih Ustazah. Alhamdulillah ya. Okey, silakan Mas. Jadi kita ada lebih kurang 2 minit lebih untuk segmen tazkirah kita. Jadi kesimpulan secara ringkas mengenai tajuk ini. Ustazah, silakan. Alhamdulillah. Kesimpulan bagi tajuk pada hari ini memang mendidik anak ini setentunya kita ni mau anak kita ni berjaya di dunia dan di akhirat. Kita ni mau anak kita ni menjadi anak yang soleh dan juga yang solehah, yang dapat mendoakan kebaikan kita ni di dunia ni ataupun juga di akhirat. Kerana anak yang solehah ni sebenarnya kita ni punya harta yang sebenarnya yang mendoakan kita ni apabila kita ni sudah meninggal dunia nanti. Dan sebenarnya juga peranan ibu bapa amat penting dalam mendidik anak-anak ini untuk berakhlak mulia. Dan mesti kita ni niatkan kita ni mendidik anak ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Didik anak seikhlasnya, seikhlas hati kita ni tanpa mengharapkan sebarang balasan. Dan proses didikan ini pun sewajarnya bermula dari hati ataupun dari niat kita ni, iaitu yang menginginkan kejayaan di dunia dan di akhiratnya dengan mendidik anak untuk berakhlak mulia, insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi apa pun kita ucapkan terima kasih kepada Puan Ustazah Siti Juhaidah binti Haji Bujang kerana telah berkongsi ilmu mengenai dengan cara mendidik anak berakhlak mulia. Jadi apa pun kita ucapkan terima kasih sekali lagi. Insya-Allah kita akan berjumpa lagi di lain masa Insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Beberapa tips parenting yang telah pun dikongsikan. Yang penting memerlukan kesabaran kepada ibu bapa untuk membentuk anak-anak ini. Tapi betul yang dinyatakan tadi, melentur
buluh biar ada rebungnya. Perlu kita ni menerapkan akhlak-akhlak yang baik. Kita ni sendiri sebagai cerminan kepada anak-anak kita ni, ya. Betul sekali. Kerana mereka akan cepat meniru apa yang kita lakukan. Jadi cuba untuk kita sama-samalah sebagai ibu bapa cuba untuk menunjukkan cara yang baik, ya. Ya, betul sekali. Baik, anak-anak itu merupakan generasi untuk generasi Masa penerus depan. ya, masa depan kita. Ya. Jadi kita bentuklah mereka ataupun kita coraklah mereka ke jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jauhkan perkara-perkara yang dilarang, ya. Jadi Auda, itulah sebagai perkongsian kita pada hari ini menerusi Rampai Pagi kita, sebuah tazkirah yang sangat menarik, tajuk dan juga perbincangan yang telah kita kongsikan bersama dengan Yang Mulia Ustazah Siti Juhaidah sebentar tadi. Jadi Rampai Pagi akan melabuhkan tirainya untuk hari ini, Mahira. Ya, dan kita ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Jumpa lagi.